Assalamualaikum, saya Syafinas. Tutorial kali ini saya akan kongsikan cara-cara untuk membuat masking dengan menggunakan Adobe Animate CC 2017. Dalam Animate, kita boleh apply masking kepada pelbagai perkara. Jadi, untuk scene yang pertama ini, saya akan kongsikan macam mana nak buat paparan kepada satu objek yang kemudiannya memasuki satu lubang dan hilang selepas itu. Okey, jadi untuk layer yang pertama ini saya namakan dia sebagai background. Okey, jadi kita buat backgroundnya dululah. Untuk bahagian bawah saya gunakan warna brown. Okey, so saya buat satu kotak dulu. Kemudian saya pastikan dia berada dekat bahagian bawah dan saya stretchkan dia. Okey, kemudian saya nak besarkan sikit, jadi saya tekan alternate. Sambil tekan alternate, saya tarik ni ke atas. Okey, lebih kurang kat situ. Seterusnya saya nak buat gambar langit dia, jadi saya gunakan warna ni. Okey, sama juga macam tadi. Saya ambil ni dan letakkan dia dekat bahagian tengah, atas, dan saya stretch. Kemudian saya gunakan free transform tool, tekan alternate, sambil tekan alternate saya tarik yang ni ke bawah sini ya. Okey. Seterusnya saya nak buat lubang dekat area sini. Okey, saya gunakan lagi satu layer sebab saya tak nak dia kacau pada layer ni. Jadi layer ni saya buat lubang dia warna hitam. Okey, dan saya buat macam tu. Alright. So saya adjustkan dulu. Saya undo okey. Saya adjustkan dulu dekat mana saya nak letak. Katakan okey dekat sini. Dan saya cut. Kemudian saya masukkan dalam ruangan background ni. Okey, saya copy dan juga lepas tu saya cut Saya cut daripada layer tu dan saya paste in place kat dalam layer background. Jadinya layer background saya dah siap. Kemudian saya nak buat bola. So saya namakan layer ni sebagai bola. Bola ni saya buat warna warna pink. Dan saya buat satu biji bola. Okey. Jadi katakan bola ni berada kat sini dan apabila saya nak buat pergerakan, saya kena convert to simbol bola ni terlebih dahulu ya. Jadi saya tekan F8 dan namakan dia sebagai bola. Movie click, registration tengah. Okey, kemudian saya nak dia bergerak masuk ke dalam lubang ni, katakanlah dekat keyframe number 25. Okey, dan juga background pun saya akan pastikan background tu pun berada sampai frame 25. Okey, kemudian saya akan apply motion twin. Dan saya letakkan playhead ni dekat ujung. Saya letakkan bola ni dekat bawah sini lah. Okey, kemudian dia punya pergerakan dia saya adjust. Okey, lebih kurang macam tu lah. Kita double check. Okey, apabila saya dah siap pergerakan ni kalau kita tengok dia paparan dia. Okay, kalau katakan saya tekan Ctrl Alternate Enter untuk tengok paparan scene, kita masih nampak bola ni walaupun dah masuk lubang tu, dia masih nampak lagi kat bawah ni kan. Kita nak nampakkan supaya bola ni dia nampak kat sini, tapi bila dia masuk lubang kemudian dia hilang. Okay, jadi kita boleh gunakan masking. So saya tambah lagi satu layer dan namakan layer ni sebagai mask. Untuk bahagian masking, apa yang terdapat dalam layer masking, paparan tersebut akan muncul ataupun kita boleh nampak apabila kita render. Jadinya untuk menyenangkan kerja bagi sini, saya mungkin saya copy sahaja background yang langit ni dulu. Okey, saya copy dan saya letakkan dekat bahagian mask, Ctrl Shift V. Untuk yang mask ni, saya pastikan dia sampai dekat bahagian sini. Saya boleh tukarkan warna dulu. Saya suka gunakan
warna hijau untuk mask, supaya saya boleh bezakan yang mana background dan yang mana untuk mask. Jadi yang ni saya tukarkan kepada hijau dan saya tekan alternate. Saya tarik hingga ke paras separuh lubang ni Okey, sampai paras situ. Kemudian saya buat dia sebagai outline dulu sebab kita nak nampak kat belakang dia. Kemudian saya pergi dekat background ni balik dan saya select saya punya lubang ni saja, sebab lubang ni pun kita nak nampakkan bola tu masuk ke dalam lubang. Jadi dekat layer mask ni saya Ctrl Shift V. So dia ada tertampal lah dekat layer mask tu kita double check. Okey, so ini dekat layer mask sekarang ni. Jadi untuk yang bulatan ni pun saya buat dia warna hijau. Kemudian dekat sini bolanya berada kat luar sini. Jadi kita pun kena pastikan bahawa bola ni berada dalam ruangan warna hijau. Jadi untuk yang tu saya just pastikan yang saya highlight dekat layer yang layer mask. Kemudian saya ambil kotak dan saya hanya buat satu kotak kat sini. Okey, siap. Alright. Kemudian kita double check untuk sepanjang paparan mask ni, dekat bahagian hujung ni kita tak perlu letakkan kotak hijau sebab yang ni kita nak sembunyikan bola ni. Jadi dekat sini kita dah siap dan kita buka kita punya background. Yang layer mask ni saya right click dan klik kepada mask. Jadi dah siap. Layer yang berada dekat bawah layer mask dan dia masuk ke dalam sikit menandakan bahawa layer tersebut di bawah masking. Okey. So kalau kita tengok dia masuk dalam lubang dan dia hilang. Okey. So apabila dia masuk dalam lubang, saya nak bola tu dia hilang buat sementara waktu sebelum kita masuk kepada scene yang kedua. Jadi mungkin dekat sini saya tambahkan frame hingga 50. Dekat background pun sampai 50. Manakala dekat sini saya yang ni adalah layer bola jadi saya mungkin insert blank keyframe ataupun saya boleh biarkan saja seperti ini. Alright. Jadi kalau kita render, okey, dia macam tu. Alright. Seterusnya saya insert lagi satu scene mungkin scene yang ni kita boleh letakkan tajuk bola masuk ke dalam lubang. Okey, ataupun boleh buat simple saja, bola lubang dan sebagainya Seterusnya scene number 2 saya ingin kongsikan macam mana nak buat masking kepada bola tu jikalau dia melalui macam tiang. Dia mungkin dia nak lalu depan belakang tiang, jadi dia akan muncul dan tenggelam. Jadi mungkin saya namakan ni bola tiang, yang ini bola lubang. Saya tukar dia punya tajuk supaya senang. Okey, jadi untuk scene bola tiang ni saya buat background dulu. Okey, background. Jadi untuk background ni mungkin saya hanya buat satu background yang flat sahaja. Okey, saya buat satu kotak. Saya pastikan dia tengah-tengah dan saya stretch dia. Okey, siap. Kemudian saya lock background. Kemudian saya buat tiang. Jadi untuk tiang ni saya mungkin buat warna kuning. Okey, dan saya buat tiang sebesar inilah. Okey, saya pastikan dia juga berada di mula-mula saya pastikan dia match dengan height stage kita. Okey, dan dia berada di bahagian tengah-tengah. Alright. Kemudian saya ambil yang ni, saya copy, saya Ctrl Shift V dan saya bawa dia sambil tekan Shift, saya gunakan arrow ke kanan dan bawa dia ke tepi sikit macam tu. Okey, kemudian saya select kedua-dua ni. Sekarang ni yang ni dah select, so saya just tekan Shift dan saya klik yang ni, copy, Ctrl Shift V dan saya bawa ke sebelah dia lagi. Okey, dan saya yang ni pun sama, saya copy, Ctrl Shift V
dan saya bawa ke sebelah dia lagi. Okey. Jadi dekat sini okeylah kot, cukup saya nak buat bola. Jadi bola tu mungkin saya boleh ambil daripada library yang bola yang saya buat untuk scene 1 tadi. Jadi saya tak ada nak buat apa-apa perubahan, ataupun boleh je yang ni adalah bola scene 1 S1. Manakala saya duplicate dan saya namakan ni sebagai bola scene 2, ataupun kita boleh buat bola tiang lah. Lagi senang kita ikut nama scene Yang ni pun bola lubang. Okey. So yang bola tiang ni saya kecilkan dulu skrin ni. Saya ambil bola tiang ni. Sebelum tu kita buat layer baru Kita buat layer baru, namakan dia bola ataupun bola tiang. Kemudian kita ambil bola tiang dan masukkan ke dalam kita punya stage ni lah. Saya letak dekat luar sini ataupun saya letakkan dia tengah-tengah. Okey, dia akan gerak depan, belakang, depan. Okey. So dekat sini saya nak buat dia pergerakan hingga mungkin frame ke 50. Jadi saya insert frame sampai 50. Kemudian sebelum tu kita, yang bola ni dia akan bergerak dia akan bergerak sampai sini. Jadi saya nak buat motion twin, dan dekat sini header yang kat sini saya bawa bola saya ni ke hujung sini. Okey. Jadi dia bergerak. Tapi sekarang ni kalau saya tekan Ctrl Alternate Enter, kita akan nampak dia bergerak di bahagian atas sahaja. Alright. Kita boleh juga menggunakan layer yang berbeza-beza untuk tiang ni. Jadi yang mana layer yang berada ke atas, bola tu akan berada dekat belakang tiang tersebut. Tetapi ada cara yang lebih mudah, iaitu dengan menggunakan masking. Jadi kita tambah lagi satu layer dan namakan dia sebagai mask. Kemudian untuk masking ni, saya akan copy background dan juga tiang ni, sebab bahagian mask tu yang dia akan nampak. Manakala bahagian yang tak ada dalam layer mask, dia takkan nampak. Okey, so saya copy dulu background. Okey, saya copy dan saya masukkan ke dalam layer mask. Okey, saya masukkan dalam layer mask dan saya tukar ni kepada warna hijau yang ni lah, supaya kita boleh bezakan antara background dengan mask. Seterusnya saya nak tengok layer tiang. Yang ni saya outlinekan dulu. Okey, layer tiang ni pun saya copy saja ke semua tiang ni. Okey. And then lepas tu dekat layer yang sama ni, outline, saya Ctrl Shift V. Okey. Jadi dah settle semua, saya tutup dan saya hanya buka saja kepada layer mask ni Jadi dekat layer mask ni kita nak nampak bola tu depan, dan belakang. Jadi yang bahagian depan ni kita boleh warnakan yang ni warna hijau juga warna hijau. Yang ni adalah belakang. Jadi yang belakang ni saya boleh delete supaya dia kosong. Kemudian yang ni pun saya warnakan di hijau, tukarkan kepada warna hijau, dan yang ni pun saya delete. Jadi paparan dia untuk mask adalah macam ni saja Kita boleh je kecilkan, maksudnya ambil kat bahagian ruang bola tu bergerak saja. Tetapi yang ni kita tak ada apa-apa, jadi bolehlah paparan sepenuhnya. Seterusnya macam tadi, saya right click dan saya maskkan dia. Jadi apabila saya dah mask, kita boleh semak bola tersebut ada, tak ada dan sampai situ. Okey. Kemudian dekat sini mungkin saya nak dia masih berada kat situ buat seketika, ataupun dah boleh terus masuk kepada scene yang seterusnya. Jadi kalau nak dia berada kat sini seketika, bolehlah tambahkan keyframe kepada paparan objek ni ada dan background dia pastikan ada juga. Jadi seterusnya saya nak tambahkan scene. Kita akan buat masking kepada paparan nama. Jadi yang ni kita namakan dia sebagai teks nama. Okey, yang ni kita namakan dia background, sama juga. Jadi untuk background saya buat kotak.
tukarkan warna dia, besarkan dia. Okey, siap. Kemudian yang ni saya nak namakan dia sebagai teks nama ataupun nama saja pun boleh. Okey, yang ni pun saya letakkan nama saja. Okey, kemudian saya nak type nama. So saya pastikan teks font dia berbeza okey, katakan warna ni. Saya type Syafrinas. Okey, katakan saya nak dia besar sikit, saya boleh buat 200. Okey, 200 okey Jadi saya pastikan dia berada kat tengah-tengah. Kemudian saya nak buat nama ni dia akan keluar daripada S, H, A, F, I, N, A, Z macam tu. So saya buat lagi satu layer. Saya namakan dia sebagai mask. Kemudian dekat sini saya buat satu kotak yang warna hijau masking. Okey, katakan dekat luar sini. Dan yang kotak ini dia akan makin membesar hingga kat sini Jadi untuk perubahan bentuk kita tak perlu convert to symbol Jadi katakanlah saya nak dia paparkan sampai kat ruang sini dalam tempoh 50 frames. Jadi saya tambah saja. Yang ni, nama ni saya boleh lock. Untuk yang mask ni, dekat sini dia berada dekat sini, manakala dekat sini mungkin saya insert keyframe dan saya besarkan paparan yang ni Saya gunakan free transform tool, sambil tekan alternate saya tarik hinggalah ke hujung sini. Okey. Saya right click dan shape twin Alright. Kemudian kita mask. Right click, mask. Okey, jadi kita tengok paparan dia akan muncul sebegitu. Okey. Katakanlah kita nak biar dia maintain kat sini seketika. Jadi sebelum masuk ke scene seterusnya, jadi dekat sini saya mungkin sampai frame ke 80, saya just insert frame Jadi dia akan ada paparan dia lah sekejap kat situ sebelum masuk ke scene seterusnya. Baik, scene seterusnya saya ingin kongsikan mungkin cara untuk membuat bentuk-bentuk yang mana kita boleh apabila dia bergerak, dia akan copy ataupun dia akan apply warna di belakangnya warna dia akan berubah. Jadi katakan yang ini kita nak buat bentuk bintang. Okey, bintang. Dan background ni mula-mula kita boleh setkan lah. Jadi first of all kita nak letakkan background, ada dua satu backgroundnya asal, satu lagi adalah background kepada bintang tersebut. Jadi untuk yang ni saya buat satu kotak saya standardkan lah untuk background, saya gunakan warna ni. Jadi ini adalah warna background. Kemudian saya buat lagi satu layer, namakan dia background bintang. Untuk background bintang ni radial gradient. Okey, so radial gradient ni katakan saya tambah lagi. Alright. Kalau katakan kalau kita nak hilangkan key color ni, kita just tarik ke bawah, dia akan hilang. Manakala kalau kita klik saja kat sini, cursor saya yang ada logo tambah tu dia akan menambah. Manakala nak hilangkan, kita just tarik saja ke bawah dan dia akan hilang. Okey, so yang ni saya adjust kat sini, ni mungkin tengah sikit dan yang ni kat sini. Kemudian saya setkan color dia. Okey, jadi yang ni mungkin nak color yang ni. Yang ni mungkin saya tukarkan sikit. Okey lah yang tu. Yang ni mungkin saya nak warna orange. Yang ni warna lain kot. Okey. Dan yang ni mungkin warna tukar sebalik ke. Okey. Saya dah set. Kita boleh tengok kat sini sama ada kita okey ke ataupun nak lain. Maksudnya kita boleh tukar-tukar sikit lah supaya nampak dia berbeza. Kemudian saya nak buat petak pada layer ni
Jadi itu saya punya ni. Cumanya saya tak nak distort, jadi saya just drag saja dia membesar. Okey, katakanlah dekat sini. Alright. So dia akan ataupun saya nak besarkan lagi. Okey. Lebih kurang lah kat situ. Pastikan dia tengah-tengah. Okey. Kecil sikit. Okey. Seterusnya saya nak buat bintang. Bintang ni untuk yang kita mask lah. Bintang. Dan saya letakkan dia dekat bahagian atas ni. Jadi saya buat bintang dulu menggunakan polygon. Saya tukar kepada star. Star mungkin saya nak tukarkan bucu kepada 11. Dan saya buat bintang. Bintang ni saya buat dia warna hijau lah. Sebab dia adalah yang dalam mask. So katakanlah saya letak kat sini bintang. Dan saya nak buat banyak-banyak bintang yang berbeza-beza saiz. Jadi saya mungkin nak cepatkan kerja, saya just tekan alternate dan saya ambil bawa ke sini. Saya tekan alternate lagi, katakan yang ni saiz yang sama. Kemudian saya tekan alternate lagi sambil saya drag ke lain. Kemudian saya tukarkan saiz ni kepada mungkin kecil sikit. Saya tekan alternate daripada yang ni, mungkin letak sini satu dan letak sini satu. Dan mungkin saya nak letak sini satu juga. Okey. Lebih kurang macam tu lah. Yang ni saya masukkan sikit. Yang ni pun saya masukkan dalam sikit. Yang ni saya letak sini. Jadi semua bintang ni kita boleh buat individu juga. Katakan kita nak buat dia sambil rotate, dia berpusing-pusing, sambil tu dia jatuh kat bawah pun boleh. Tapi saya hanya nak buat nak tunjukkan penggunaan masking ni. Jadi dengan insya-Allah ilmu daripada tutorial yang sebelum ni, kita boleh gabungkan dengan masking ni untuk menghasilkan animasi yang lebih menarik, insya-Allah. Jadi saya select ke semua sekali bintang ni dan saya simbolkan dia, Saya F8 namakan dia sebagai bintang. Jadi untuk bintang ni saya nak dia hanya bergerak ke bawah saja, simple. Jadi mungkin saya gunakan sampai keyframe 50. Dan untuk yang bintang ni saya buatkan dia, saya buat motion, okey, dan bahagian bawah sekali ni saya gerak, saya bawa dia ke bawah, sambil tekan shift dan arrow ke bawah. Oh rupanya dia tengah bergerak tapi perlahan. Okey, dia ke bawah. Okey, macam tu lah. Jadinya dekat bahagian stage ni saja dia akan nampak. Cuba kita double check. Okey, boleh lah tu. Alright. Jadi dekat sini kita maskkan dia. Jadi apabila dia bergerak ke bawah, dia akan copy kepada warna-warna yang tadi yang kita dah setting ke atas tu. Okey, contohnya macam ni. Okey. Jadi last but not least, ingin saya kongsikan juga masking ni kita boleh apply kepada gambar. Contoh, kita ada gambar-gambar, kita letak gambar-gambar dan gambar-gambar tu kita nak buat masking kepada objek ataupun bentuk-bentuk tertentu. Contohnya pada gambar A kita nak paparkan dalam bentuk bintang, gambar B bentuk polygon dan sebagainya. Jadi kita boleh gunakan masking juga untuk membuat paparan tersebut. Okey, jadi yang ni kita mula-mula bagi dia background, setkan color. Okey, kemudian yang ni saya fit in window. Kemudian saya letakkan gambar. Jadi katakanlah gambar-gambar ni ini okey, ni ada satu gambar. Saya letakkan dia dekat sini. Saya just alternate saja, saya ambil dan letak sini. Dan lagi satu saya mungkin nak letak kat bawah sini. Okey, katakanlah yang ni saya tukar color dan yang ni saya tukarkan color juga.
Okey. Jadi saya ada 3 gambar dan saya nak buat paparan gambar dia mengikut kepada timeline ni, lain-lain yang muncul dulu Okey, jadi dekat sini mungkin saya nak setiap 10 frame ni dia akan paparkan gambar-gambar yang berbeza. Jadi yang ni saya namakan dia sebagai mask. Okey, dekat mask yang pertama ni saya nak letakkan mungkin bulat. Okey, saya buatkan dia hijau dekat gambar yang pertama ni. Okey, katakan dekat sini. Alright. Kemudian dekat keyframe yang seterusnya dekat 10, saya nak letak sebelum tu saya pastikan saya punya background ni mungkin sampai 60 atau 70 kita pastikan dia ada banyak paparan dia muncul, and then lepas tu yang ni saya insert lagi keyframe dan saya mungkin nak buat yang ni dia akan duplicate yang sebelah sini jadi yang ni nanti kita akan delete. So katakan saya nak buat dekat sini. Okey, ni adalah bintang yang tadi tu katakanlah saya nak buat kat sini paparan ni. Yang ni saya delete sebab ini adalah dekat keyframe yang kedua. Okey. Seterusnya keyframe yang ketiga dekat frame 20 ni, saya insert lagi keyframe. So dekat sini mungkin saya nak buat paparan polygon. Saya klik pada option dan saya tekan polygon. Polygon ni mungkin saya nak buat 5 dan saya buat polygon saya. Okey. Katakan saya nak rotate dia sikit bagi nampak natural dan saya nak besarkan. Okey. Alright. So dekat yang ketiga ni sama macam tadi, yang ni saya delete. Seterusnya yang ni saya nak dia papar lama sikit dalam sini, dan yang ni seterusnya saya nak dia repeat balik. So saya just select semua ni. Okay, saya copy frames dan dekat keyframe yang 30 ni saya nak keyframe yang pertama ni masuk ke dalam 30. Jadi saya select kat 30 dan saya right click kat situ, paste frame. Jadi dia akan berulang. Okay, so dekat sini saya kemaskan kerja saya. Saya tambahkan lagi keyframe sampai tapi perasan tak dia punya keyframe 30 ni betul, yang 40 ni dia dah lari sikit sebab kita punya timeline bukan bermula dengan kosong. Okay, jadi yang ni saya betulkan sikit, saya letak kat sini. Yang ni pula saya letakkan kat 50 dan yang ni mungkin sampai 60 dan yang lain ni saya remove. Okay, jadi dia akan ada paparan macam ni. Kemudian yang ni saya maskkan dia, layer ni. Jadi dia akan muncul gambar-gambar seperti yang tertera ni. Jadi yang ni kita namakan sini sebagai gambar. Okey. Jadi kalau saya playkan kesemuanya sekali, saya Ctrl Enter. Ini adalah bola tadi. Ini adalah yang tiang, ini adalah paparan nama. Dan seterusnya adalah bintang yang jatuh serta gambar. Banyak lagi animasi yang boleh kita buat dengan menggunakan teknik masking ni. Okey, ia sangat menarik dan yang paling penting adalah ia memudahkan kerja kita, insya-Allah. Jadi sampai sini sahaja untuk tutorial kali ini mengenai masking. Insya-Allah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.